Ini adalah Isuzu D-Max 3.0 X-Terrain dan jentera ni bersangat beza daripada model yang sebelum dia. Kalau model D-Max sebelum ni, dia cuma dull. Kali ni jawapan dia adalah sebaliknya. Dalam video ni, saya akan review interior, exterior, test drive, dan last sekali saya akan bagi scoring untuk setiap aspek kereta ni. Dalam video ni kita buat 3.0 punya video. Next video nanti kita buat 1.9 punya version, okay? Semua orang pun kalau buat review dia akan start dengan exterior. So saya start dengan interior lah dulu. Kita start off dengan seat belakang ni. Kerusi belakang boleh diturunkan dan kita boleh capai kita punya jack, dan ada top tether hook yang ada dekat bahagian atas. So nak bawa baby seat, boleh hook dekat bahagian seat belakang. Seat belakang pickup truck biasanya kecil sebab kita nakkan ruang untuk bahagian pickup tu sendiri. Untuk Isuzu D-Max, walaupun dia tak luas, namun untuk standard pickup truck, legroom dia lebih ke depan and back support dia lebih slanted daripada truck yang lain. Yang best lagi, D-Max ni dia ada aircon seat belakang and ceiling warna hitam untuk spek yang saya review ni. Kalau spek yang bawah-bawah tu dia akan jadi colour cream lah. Selalunya ceiling hitam dia akan buatkan kereta tu dia nampak sempit tau, sebab colour hitam ni dia ada illusion dia. Tapi dalam ni saya rasa macam okey je. Tak ada rasa pelik-pelik pun. Tapi benda pelik yang saya jumpa dekat dalam kereta ni is dia punya speaker punya location. Dekat ceiling babe. Dia tak nak duduk tepi, dia tak nak duduk depan, dia tak nak duduk belakang. Dia duduk dekat ceiling atas driver tu. Bila lokasi dia kat atas, so orang depan pun boleh dengar, orang belakang pun boleh dengar dengan seimbang. Overall cockpit dia memang lawa gila. Inilah antara perbezaan ketara D-Max model sebelum ni dengan model yang sekarang. Middle monitor pun dia luas, and dia ada Android Auto and Apple CarPlay. Steering diameter dia lagi kecil daripada model sebelum ni, and installation panel dia pun dia bagi brown leather. Brown leather ni pun samalah untuk full spec saja, sebab kalau yang bawah-bawah tu dia dapat dalam kala hitam macam tu. So overall yang saya nampak ni nampak nice lah juga, sebab dia tak macam pickup truck yang rugged sangat. Dia more to consumer. 4x4 control button rupa dia sama, tapi lokasi tu dah berbeza. Dia pindah daripada dekat tepi gear tu yang sebelum ni, sekarang dia duduk kat bawah aircon punya switch. Sembang pasal features, Isuzu D-Max ni dia punya full spec datang dengan ADAS. ADAS. ADAS means Advanced Driver Assist System. Bukan ADAS kecil, ADAS besar. So ADAS ni dia equip sekali dengan Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Departure Warning, etc. Banyak lah. Kalau nak tengok semua, kena check kat Google lah. Rear view mirror dia ada anti-silau. Panel pintu design dia agak dynamic untuk sebuah pickup. And dapat seat brown leather dengan power adjustment. So brown tu dia akan merge daripada installation panel sampailah ke seat, sampai ke belakang. So dia ada dia punya keseimbangan lah kat situ. Okay, kita go on exterior pula. Overall ground clearance untuk Isuzu D-Max ni 280 cm. So nak banding dengan pickup truck D-Max yang sebelum ni, dia standard dia lagi tinggi. So kita punya pemanduan tu memang rasa berbeza lah. Design exterior sama juga dengan interior, updated. Lampu headlamp sekarang ni lagi tirus and datang dengan design DRL yang menarik. Lampu belakang pun sama kemas. Casing fog lamp dan signal terletak pada posisi yang menegak. Jadi ia berbeza lah daripada design bumper yang lain. Bumper pula dia datang dengan sensor 360 darjah. So bila pickup truck ni, pickup truck yang besar, bila ada 360 tu baik lah. Bumper belakang flush dengan body, which is berbeza sangat daripada pickup yang lain, sebab biasanya dia ada rongga besar kalau pickup truck pada bahagian belakang ni lah. Rim design, yang ni controversial lah. Kalau biasanya full spec datang dengan two-tone, D-Max ni dia punya full spec datang dengan dark colour and design dia lain daripada yang lain. Ada yang cakap buruk, tapi personally saya sebenarnya gemar, sebab dia punya design dia nampak rugged di mata saya, and dia punya hub tu almost tutup lah sekali. Next yang berbeza adalah garnish finish. Biasanya model lain kita boleh pilih hitam ataupun chrome untuk garnishing untuk exterior sekeliling. D-Max ni dia datang dengan dark juga, tapi dark grey. So dia nampak rugged. So everything is nice. Plus dia ada tulisan dekat bahagian tepi. Bila full spec mana-mana brand pun dia akan ada tulisan pada bahagian tepi.
And then untuk full spec dia terus datang dengan sliding cargo tray. Dah tak payah dah susah-susah nak tarik barang. And bukan optional dah tau. Selalunya kalau kita beli pickup, benda ni kita kena beli asing, ataupun kena beli kat luar, ataupun cari kat Shopee, ataupun cari kat Lazada. Yang ni dah tak payah, dia dah sampai dah. So itu saja review untuk kita punya part exterior dan interior. So next kita akan tengok kita punya test drive and kita bagi overall scoring. So jom. Sekarang tengah buat launching online kat dalam ACM terus, tempat Isuzu terus. Tengok. I gotta say, it is truly a statement, a sight that leaves you wanting more. Partnering as our dealership have prepared. Yang belakang ada blower belakang. Ini macam, so kita tengah nak test D-Max yang 3.0 terbaru dari 1.9 dengan 3.0. So jom kita test lah. Kita nak isi minyak dulu. Ini untuk kita nak set nanti auto sensing. Ada sudah. Ada sensing blower dan lain. Oh, ini kiri driver dengan passenger lain. Yang kita ada tu. So kita YouTuber pertama lah ni yang test drive kereta ni dekat dekat ACM. Kat tu. So far, first impression masa kita test drive kereta ni, kita boleh cakap yang sebelum ni kita ada buat juga dekat sini, Isuzu D-Max yang 1.9 tu. Yang paling obvious sekali interior dia ni memang nampak sangat beza lah kan. Nampak beza gila, tak ada macam orang cakap. Kalau kata yang 1.9 tu sejujurnya dia nampak dull sikit, tapi kat sini dia punya interior memang tak boleh nak cakap macam dulu langsung lah dia punya bahagian. Ini dah setting yang paling rendah sekali. Ini dah paling rendah sekali, tapi sebabkan dia punya ground clearance tu berapa? 280 kan? 280. So memang rasa tinggi gila, serius tinggi. Nak banding dengan pickup truck. Nak banding dengan pickup truck yang lain pun dia ni boleh kata agak tinggi lah. And then dia punya steering nampak serius nice. Nice gila sebab dia punya design ni nampak ikut lah 2021 punya style. Up to date lah. Tak ada lah. Ni je. Ni kiri terus lah? Kiri terus. Suspension boleh kata macam stiff sikit daripada pickup lain, tapi so far nice je, tak ada hal pun. Nice Kan? So adaptive cruise control yang ada dekat ni standard macam kereta lain, cuma beza dia adaptive cruise control ni duduk dekat pickup truck. Belakang macam mana rasa? Nice. Untuk perenggangan kaki, Bahagian belakang kita boleh masuk bawah seatnya untuk yang kat depannya, daripada belakang ke depan tau. So, So okay lah. belakang ni sejuk, okey. Tak terasa macam kita duduk dalam dekat pickup truck. Macam kita duduk dalam kereta SUV. Wow. Promote-nya. Dia punya feeling kan. Untuk scoring exterior dan interior saya akan letakkan pada 8/10. Saya letak tinggi sebab saya sangat sukakan exterior dan juga interior dia memang agak nice. Sebab apa? Dia memang jauh gila beza dengan D-Max yang sebelum ni. And design dia pun memang agak desirable. Boleh kata nice lah, semua orang pun akan suka lah. Kecuali sesiapa yang memang nakkan pick up yang 100% rugged, dia akan kurang sikit. Sebab apa? Sebab dia ada certain part ni yang agak dynamic, agak sporty. Dia bukannya 100% pick up truck, dia dah more to user friendly dah sekarang ni. So that's what it is on D-Max lah. Dari segi price point, saya akan letakkan pada 7/10. Sebab price point untuk kereta ni, dia sebenarnya memanglah harga lebih daripada 1,000. Even yang full spec ni, harga dia 141,000 on the road without insurance. Tapi sebabkan apa yang kita dapat, feature-features yang kita terima untuk sebuah Isuzu D-Max yang baru ni, sangat-sangatlah berpatutan. Dia even ada ADAS yang boleh diterima pakai, dan ada feature-feature yang dibagi tu banyak dan juga berpatutan. Dan walaupun ada certain kereta yang lagi mahal daripada Isuzu D-Max yang full spec ni pun, even ada yang lagi mahal, tapi dia tak bagi feature-features ni semua. So Isuzu dah buat benda yang sangat gempak lah untuk that price point. Dari segi comfort, saya akan letakkan pada 6/10. Kita boleh rasa lah yang sebenarnya pada bahagian belakang tu dah lagi luas legroom. And then dia punya seat belakang tu dah lebih menunduk, which is a problem dalam kereta pickup truck yang sebelum ni. Kalau pada bahagian belakang saja, dia automatically akan compromise. Sebab apa? Sebab dia nak lebihkan trunk space kat belakang. Sebab kan sekarang dia dah slanted ke belakang tu. So Nazri member kita ni selesa lah nak pakai. And then satu lagi yang dekat pada bahagian belakang tu, bila full spec kan kita dapat yang tray tu, yang boleh tarik belakang tu. Itu benda yang memang kata comfortable lah. Sebab benda tu memang isu sebenarnya. Bila kita nak bawa
bila nak tak barang, nak kena naik atas, nak kena tolak. Kalau one man show sakit babe. Tapi kalau kata dah ada benda tu, senang, letak, tolak je balik ke dalam. Features 9/10. Isuzu D-Max 2021 ni dibagi, ada sistem, dia ada adaptive cruise control yang tadi saya test tadi tu. Lepas tu dia ada skrin besar macam ni. So features tu memang saya boleh bagi tinggi-tinggi lah. Sebab itu adalah features yang memang sangat-sangat kita berpuas hati bila kita pakai. Kona dia sangat stabil, tak bergoyang macam mana pickup truck yang saya expect dia akan goyang. Mungkin sebab dia punya suspension ni memang betul-betul stiff daripada yang lain. Test dia sekali, letak balik kat ni. Bulan puasa babe. Dah order belum dia ni? Awal gitu. Dan sebabkan kita ni tinggi, so 120 ni kita tak rasa macam laju sangat. Sebabkan kita punya body position tinggi. So saya akan letakkan handling dan acceleration pada 7/10. Pada saya kereta ni overall sesuai lah kepada orang yang nakkan pickup truck tapi nak yang lebih drivable. Maksudnya feature-features yang ada dekat kereta ni, feature-features yang ada dekat pickup truck ni adalah feature-features yang sangat public perlukan lah. Overall terbaik lah. Tak boleh nak cakap sama macam Isuzu D-Max yang sebelum ni. Memang jauh beza. Jauh beza ya? Jauh beza gila-gila. So nanti kalau ada masa nanti saya akan buat satu lagi review off-road pula dekat kereta ni. Tapi for now kita akan habiskan dulu video kita ni. So jumpa lagi lepas ni. Sila subscribe sekarang kat channel ni. Sebab kalau tak subscribe kan terlepas pula video-video menarik macam ni. So subscribe sekarang, okay? So beli baju Rilavia. Jumpa lagi lepas ni. Bye.